Astaghfirullahaladzim. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala Allah izinkan kita untuk berada pada siri ataupun kuliah duha ini, insya-Allah dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada misi lain kita hidup ni adalah kita nak hidup kita makin lama makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh tidak mendekatkan diri dengan Allah SWT itu mestilah melalui jalan atau tarik ilmu. Sebab itulah ilmu ni menjadi asas utama dalam apa jua perbahasan. Man arada dunya fa'alaihim bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihim bil ilm wa man aradahuma fa'alaihim bil ilm. Nakkan dunia kena ada ilmu, kata Imam Syafi'i taala. Nakkan akhirat kena ada ilmu. Nakkan kedua-duanya kena ada ilmu. Jadi sedang jemaah yang Allah Ta'ala, syukur pada Allah SWT yang mana kita diberikan peluang untuk sentiasa berada di dalam jalan menuntut ilmu. Dan kata Nabi SAW dan satu hadis, mafhum hadis, barang siapa yang Allah nakkan dia itu kebaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin, maka dia akan diberikannya kefahaman tentang agama. Maka tentang faham itu tidak lagi juga daripada ilmu. Dan kalau kita lihat pada wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW, itulah dimulakan dengan qara'a, iqra. Dia bukan qala. Qala ni sebutlah. Tapi kalau qara'a, bacalah. Disebut bacalah ini bukan sekadar menyebut, tetapi
termasuklah dalam konteks memahami. Jadi dia dikaitkan juga dengan ilmu. Maka tidak boleh tidak, ilmu dengan kehidupan tidak boleh berpisah, apatah lagi ilmu yang nak membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi yang penuh barakah ni, alhamdulillah kita nak memahami, nak memahamkan diri kita ni bagaimana yang dinamakan tentang fitnah kehidupan. Kenapa pilih tajuk ni? Sebab kita sedang berada dalam kehidupan. Kita berada dalam kehidupan. Dan disebut tentang kehidupan, ada doa khusus yang Nabi ajar untuk kita terhindar daripada fitnah kehidupan. Fitnah mahya wal mamat. Kalau kematian, tu saya ceritalah dah mati. Tapi ceritanya kematian pun persiapannya pada kehidupan. Maka gagal kita berhadapan dengan fitnah kematian. Dah mati baru kita nak faham tentang fitnah, tapi kita tidak faham di waktu, di kala mana kita sedang hidup, maka kebakaran untuk kita gagal dalam kematian tu tinggi. Jadi sebenarnya jemaah yang mulia Allah, maka dalam ilmu agama pun, dalam kita hari ni kita tengok kadang-kadang dia ni dah ada ilmu agama, ustaz, tapi kenapa dia boleh juga buat benda-benda yang tak sepatutnya orang agama buat? Contoh, dia bukan kata ilmu agama je, orang Islam lah ambil mudah. Dia dah tahu dah, dia dah faham dah tentang dosa pahala, tapi kenapa juga dia masih melakukan perbuatan yang sepatutnya tidak dibuat? Maka jawapannya adalah dia terfitnah dengan kehidupan dia. Iblis sebagai contoh. Kenapa? Kalau kita lihat Iblis tu, dia dah dijadikan oleh Allah Ta'ala dari peringkat awal itu. Nak kata amal ni, tak usah cerita. Kita ni nak bandingkan diri kita ni, kalau nak tengok di sudut perbuatan amal ni, rasa menang Iblis. Menang Iblis. Kita mungkinlah baru nak mengangkat-angkat, mungkin kalau kira lah bagi tempoh hidup ni, katalah kita ambil lah 80 tahun lah, 80 tahun hidup kan. Tak tahu yang mana betul-betul solid yang dikatakan amal lah, solid. Tolak akil balik kata umur 15, kata umur 9 tahun kau perempuan, kau lelaki 15, okey, itu baru nak start tu. Itu belum lagi orang kata tintong-tintong lagi kan, umur 20, 25. Tak tahu start tu bila yang kita namakan, kita boleh katakan beramal tu. Tak jauh tengok anak kita, anak-anak kita, orang muda, tengok dia bila kau start mula hidup ni, dia mesti sedang mencari-cari juga rentak dia. Kalau dah kata jumpa rentak dia, kita tak payah nak bersuruh-suruh. Sekarang ni semua bersuruh, solat bersuruh, Quran bersuruh, kalau tak suruh tak buat. Muda kan? Macam itulah. Bila start tak payah disuruh ni, bila kita dah jumpa kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang sebenar, ustaz. Apa yang benar? Akhirat. Kata, bila start tu? Nak cerita bila start faham ilmu kehidupan akhirat tu. Setelah dah tak ada buat apa kat dunia, ustaz. Dah habis semua dah. Lah. Ada kata lain, dah penjen baru nak start. Allah. Itu bahasa mudah lah kan. Kebanyakan gitu. Dia nampakkan nak cerita tentang akhirat ni setelah dah tak apa-apa dunia baru start. Tengah ada anak kata tak boleh sibuk lah, ada anak. Lepas tu bila? Itulah ustaz, tunggulah ni anak tengah kecil ni. Okeylah. Lepas tu anak dah besar pula. Bila besar sibuk lagi dengan anak-anak ni. Tu macam-macam karenah dia. Okeylah. Lepas tu bila lagi? Beranak balik ustaz. Beranak balik lah. Bila nak balik? Tak tahu pula production. Aktif pula kata. Jadi kalau nak tunggu habis baru selesai, menanglah Iblis tadi. Iblis menanglah. Tapi kenapa Iblis gagal sehingga Allah kata kana minal kafirin, kafir? Kerana Iblis terfitnah dengan kehidupan dia. Ingat, Iblis bukan gagal dalam amalan. Ramai isteri nak jadi isteri solehah, amalan TikTok tak cerita lah. Bak layan suami ni tak usah cerita.
Tanya orang perempuan, mana yang tak tahu? Semua tahu. Tapi kenapa akhirnya gagal menjadi wanita solehah? Di saat amalan dia dah buat banyak dah. Tahajud buat, puasa sunat. Kalau sunat tu, siap buat reminder lagi tu. Isnin Khamis. Lepas tu 3 hari pula, 13, 14, 15. Tak cukup orang tu lagi. Buat preparation lagi, yang lain akan datang pula. Layan suami lagi. Tapi kenapa akhirnya berlaku kegagalan? Sama. Jawapannya, dia terfitnah dengan kehidupan dia. Bukan gagal dengan amalan dia. Kalau suruh beramal, insyaAllah, saya yakin ramai orang boleh buat. Tapi kalau dia bagi arahan, jangan terfitnah dengan kehidupan, belum tentu. Jangan terfitnah dengan kehidupan, belum tentu. Tapi kalau disuruh beramal, ya, dia buat. Tapi terfitnah dengan kehidupan, belum tentu. Sebab tu Nabi ajar doa tu, menghindarkan diri daripada fitnah. Sebab yang jadi isunya adalah fitnah tu. Beramal dah, fitnah tu tak selesai. Akhirnya amalan yang menggunung, yang banyak saja jadi debu berterbangan. Gara-gara kehidupan. Iblis ada kehidupan? Tidak ada. Di mana yang dinamakan kehidupan? Nah, kita tarik pada yang dinamakan kehidupan itu, kalau kita rujuk kepada bermulanya kehidupan, adalah bermulanya berpasangan. Apa saja berpasangan, maka itulah kehidupan. Pasangan bukan saja suami isteri. Pasangan tu laki perempuan, sihat sakit, tua muda, siang malam, apa saja yang berpasangan, maka berpasang-pasang, maka disitulah kehidupan. Iblis, di saat kejadian yang awal, malaikat sudah tentu tak ada yang nak dipasangkan. Iblis berpasangan dengan Nabi Adam AS. Itu berpasangan tu. Maka kehidupan itu apabila bermula je berpasang-pasang, ada dipanggil muamalah, ada urusan. Kan kalau kita ini ada urusan apa-apa tak Nabi? Tak ada, aku seorang lah. Orang punya, kau ni tak ada kehidupan, betul lah, aku duduk seorang lah, contoh. Kan macam tu kan. Betul, kita pun cakap, ni lah kehidupan aku, ni bukan kehidupan, ni dah tak hidup, katanya. Sudah, yelah, katanya, siapa lagi, siapa nak teman, katanya. Tak ada teman, katanya. Orang pun cakap, tak ada dah kehidupan itu. Kalau kita nampak orang tu sana sini, seronoknya hidup kau, nampak. Di mana ukuran hidup? Pasangan tu lah. Bila tak ada pasangan tu macam tak hidup. Itulah ayat dia. Tapi mak itu tak ada kehidupan. Cuma nak dipasangkan itu dengan apa? Itu perlu diperhatikan. Pasangan itu. Baik. Maka Iblis gagal dengan kehidupan yang dinamakan pasangan. Gagal. Kerana apa? Kerana pada kehidupan itu ada dipanggil fitan. Fitnah tu dipanggil fitan, yang dinamakan dengan ujian. Fitnah juga boleh ditakrifkan sebagai ujian. Kita ambil takrif ujian lah, sebab dia dekat dengan perbahasan kita. So, fitnah juga boleh dikaitkan tentang keburukan, kejahatan, fitnah. Sebab fitnah ini dia lebih cenderung, bila sebut fitnah, kecenderungan dia adalah keburukan, kecenderungan dia. Tapi dia belum jadi buruk lagi, sebab dia baru ujian. Dia boleh ditakrifkan juga sebagai keburukan kehidupan, perlu dijauhkan. Apa keburukan dalam kehidupan ni? Tu maksudnya gitu. Ataupun apakah ujian dalam kehidupan ini? Ataupun apakah masalah persoalan kehidupan ini? Bila dia gagal menjawab persoalan, satu, gagal memahami soalan, dua, maka bagaimana dia nak berhadapan dengan kehidupan? Contoh, saya bagi tamsil, nanti contoh perumpamaan orang yang nak menduduki peperiksaan. Mungkin di sini ada kalangan cikgu, mungkin ada, tak ada, tak apalah, pencen pun pencen, dia panggil cikgu juga kan? Cikgu pencen. Dua subjek yang dua perkara yang perlu diperjelaskan kepada para pelajar. Pertama, subjek. Kedua, peperiksaan itu sendiri. Memahami peperiksaan, dipanggil
latih tubi nak memahami seluk-beluk peperiksaan tu, ujian itu. Okey, ni ujian apa? SPM. Okey. SPM ni macam mana pattern dia? Macam ni, begini. Apa dia panggil skema dia gini, jawab macam mana gini. Macam tu. Ada satu sudut itu memahami subjek saja, tak ada kena mengena dengan ujian. Jadi contoh subjek tu katalah ambil lah sains contoh. Kalau lah subjek tu ada 14 tajuk, 14 lah dengar aja 14. Dia tak tahu apa yang akan ditanya. Seorang cikgu kalau mengajar tak tahu apa itu tu bukan cikgu tu, itu penyampai saja. Sebab cikgu ni dia tahu, dia mengajar dia mesti tahu tang mana yang akan ditekankan. Yang ini contoh. Dan memang pun bila mengajar anak murid ini, memang tujuan dia nak persiapkan mereka ni untuk ujian. Memang akan diuji. Dan surah Al-Ankabut ayat 2, ayat 3 Allah kata apa? Adakah cukup dengan kamu mengatakan qalu amanna wa hum la yuftanun? Al-Ankabut ayat 2. Cukuppah kamu dengan mengatakan diri kamu beriman? Qalu amanna wa hum la yuftanun. Dan kamu dibiarkan begitu saja, tidak diuji, fitan, ujian. Dan bermakna dalam kehidupan ini ada persiapan untuk memahami kehidupan, ada persiapan untuk memahami amalan. Dua perkara ni besar. Ada orang dia fokus pada memahami amalan, sesuatu amalan contoh. Dia faham amalan-amalan tertentu tanpa dia mengambil kisah tentang kehidupan dia. Itu berbalik kepada tadi iblis. Iblis dia mungkin mahir dalam amalan, tapi dia gagal dalam kehidupan. Dia gagal bahawa Allah uji dia, bahawa Allah tengok dia ni taat atau ingkar dengan ujian kehidupan. Ujian kehidupan ni yang ramai akan gagal ni, yang menyebabkan sebenarnya kita gagal melakukan amalan juga kerana gagal dalam ujian kehidupan. Contoh, amalan solat. Soalan dia, kenapa orang lambat solat? Adakah dia sebab dia tak tahu solat tu kena waktu, ataupun kehidupan dia yang menyebabkan dia lambat solat? Macam mana Zat? Saya ni memang payah lah, macam-macam kerja nak kena buat. Lain sekali, solat itu menjadi terkesan dengan kehidupan dia. Nampak? Nak cerita dia kesan fitnah ni dulu. Sebab ada orang dia nak melawan kehidupan dia, ataupun nak jadi baik. Contohlah, perkataan mudah, saya nak berubah jadi baik Ustaz, saya nak beramal banyak-banyak. Memang. Ataupun pelajar lah, dia ni jumpa kita sebagai pelajar ni, saya nak jadi pelajar cemerlang je. Tapi apa kamu nak, saya nak belajar banyak-banyak. Kalau dia belajar banyak, tak tahu jawab soalan pun tak guna tak? Dia apa semua sisi biji, tapi tak tahu je soalan dia blank. Dia tak tahu mana satu, tak diajar untuk jawab soalan. Ni dia, tak diajar tuan. Bila tidak diajar untuk memahami kehidupan, samalah ibaratnya kita suruh para pelajar ni yang mana menduduki peperiksaan, belajar je lah, fikir-fikir ujian tu. Habis cikgu nanti periksa jawab je lah dia. Budak-budak ni pun, yelah, okeylah, jawab je lah. Satu soalan dia punya jawapan 3 muka surat, buat perenggan 3 muka surat. Terangkan apakah itu hipotesis katanya. Contoh, dia pergi ambil salin bulat-bulat tu, pak sebiji. Dah tak sempat jawab soalan. Soalan ada 20. Nampak? Betul tak cikgu? Cikgu kan. Jadi maknanya kita hari ni kita kena sedar apa kesannya amalan kita, apa kesannya kepada kehidupan ni jika kita tidak memahami dalam kedua-dua kita kena kuasai. Amalan kena kuasai, kehidupan kena kuasai. Malah kehidupan juga nanti akan menjadi amalan juga. Dia akan menjadi amalan dalam kehidupan. Malah dalam ulama membahaskan dalam konteks ataupun kaedah dipanggil ibadah umum, ibadah khusus. Jadi dalam bab kehidupan ini kita letakkan dalam perbahasan ibadah umum. Dalam amalan, sebut amalan je, kita akan merujuk pada ibadah khusus. Sebut amalan, biasa kita dah dibiasakan dengan amalan. Sedangkan amalan ni juga sebenarnya perbuatan-perbuatan yang mendatangkan pahala, perbuatan-perbuatan yang menghindarkan daripada murka Allah. Perbuatan hindar, itu perbuatan.
Tapi bila kita pecahkan supaya kita boleh kenal pasti dan kita boleh meletakkan, sebab setiap amalan ni dia ada perletakan, dia tak boleh main orang kata taklid buat je lah, tak boleh. Dia ada perletakan dia. Ni apa? Kamu solat apa ni? Saya ni bukan apa ustaz, saya takut tinggal solat zuhur. Jadi start pukul 10 dah solat dah. Start pukul 10 kau apa? Saya takut sangat tertinggal tu zuhur ni. Berat. Zuhur time waktu zuhur, sabar. Sibuk lah macam mana pun, zuhur tak zuhur, ataupun nak advance pun tak boleh. Lambat pun tidak, cepat pun tidak, macam tu lah amalan tak boleh. Punya excited dia, semangat dia, baru berubah, dengar perubahan kan? Allah. Jangan. Jadi bila kata dia nak berubah, dia semangat nak solat subuh, dia start dengan subuh. Dia kata subuh 2 rakaat tak cukup, kita tambah 4 katanya, bagi semangat sikit. Tak boleh. Maka dia ada peletakan, dia ada waktu dia. Maka bila kita memahami tentang kehidupan itu, maka kita akan letakkan, kita akan letakkan, dia panggil tertib perletakan dalam amalan itu. Jadi dalam konteks bila kita nak memahami tentang fitnah kehidupan, antara poin yang besar kita akan faham adalah dipanggil aulawiyat, keutamaan. Ini poin penting dalam kehidupan. Dia panggil keutamaan. Jadi dalam kehidupan ini, bila kita nak meletakkan kembali perbahasan supaya tak nak terfitnah, maka kita kena letakkan tajuk ataupun kata kuncinya atau perkara yang mesti dijadikan sebagai peringatan adalah diletakkan di manakah keutamaan kita. Itu ayatnya. Keutamaan. Dia sebut keutamaan, dia mesti ada susunan. Mesti ada susunan yang dinamakan tertib. Baik. Sebab apa begitu? Sebab dia sebut tentang fitnah ini, dia akan membuatkan kita keluar daripada keutamaan. Okey. Fitnah kehidupan yang pertama adalah dia akan buat kita hilang keutamaan. Baik. Apakah keutamaan kita sebagai hamba Allah? Keutamaan kita adalah Allah lah. Nombor 1. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keutamaan. Kenapa kerja? Untuk Allah. Kenapa jadi isteri? Untuk Allah. Kenapa kahwin? Untuk Allah. Semua. Tiba-tiba dalam kehidupan, dah ada kehidupan, lari keutamaan. Jadi itulah dalam perbahasan yang sederhana dalam fitnah kehidupan ni dinamakan ghaflah, lalai. Yang kita nak hindarkan dalam fitnah kehidupan ni adalah bila dia menghilangkan keutamaan, dia akan pergi kepada perbahasan ghaflah. Sebab tu ada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Dia bukan tak tahu. Kalau kita tanya orang, semua tahu tentang contoh syurga neraka, tahu. Dunia akhirat tahu. Rupanya dia tak tahu ni adalah dia tak tahu nak letakkan keutamaan. Malah ada yang mengatakan begini, dia syarat dia mesti ada keutamaan, dia tidak boleh persamaan. Ini tak boleh. Kalau kita rujuk dalam suratul Baqarah ayat 42, antara kaedah kita nak terhindar pada fitnah ni, ujian kehidupan ni, ataupun kaedah nak jawab ujian kehidupan ni, nanti kita terangkanlah apa satu-satu ujian tu. Ada soalan bocor lah, tak usah bimbang. Soalan bocor ada, jawapan bocor pun ada, tak usah bimbang. Yang masalah kita ni tak faham nak menjawab. Open book test pun tak boleh jawab. Kelang kabut cari ni macam mana. Dah lah open book test, dia salin satu-satu. Memang open book test, apa dia, textbook dia tebal gini. Open book lah, dia saja je kan. Ini open book test ya, history, subjek history. Kau macam ni. Jawapan aku nak salin balik. Dia punya fikiran student tu, dia kena salin satu biji kertas keping ni. Sebab tu bila kait dengan ujian kehidupan, hidup kita singkat tapi nak buat banyak. Nak buat banyak ni Ustaz, tapi nampak hidup memang singkat. Memang contoh macam hari ni ya. Singkat tengok nak ke 11.
Ustaz tadi mana tak sampai lagi ustaz ni. Mana ustaz ni macam tu kan. Bukan apa, sebenarnya nak bagi tahu kita, saya daripada Melaka tadi saya ada program tadi. Balik je sampai, lepas tu buat arrangement sikit, datang. Kan nak pergi balik ni nak pergi balik Melaka balik. Sebab ada program sana, saya tak boleh tinggal. Saya tak boleh tinggal sini, tak boleh tinggal sana. Buat betul. Pandai-pandai je. InsyaAllah Allah bantu. Dia hidup singkat, tapi nak buat tu rasa macam tak mati-mati. Pengetahuan banyak, tapi bila nak pakai tak tahu. Macam tahu banyak, tapi bila jadi tak tahu tahu. Orang nampak macam kau ni macam tak ada belajar, padahal dia ni belajar dah 5 tahun tu. 5 tahun nak persiapan SPM, 5 tahun. Time ujian dia sejam setengah satu subjek. Bila gagal tu, orang tak nampak dia 5 tahun tu. Kau tak belajar punyalah geram budak tu kan. Aku 5 tahun masuk kelas, keluar kelas, masuk kelas, keluar kelas. Bukan dia tak belajar, dia gagal menjawab keutamaan. Di situ dia gagal, dia tak faham, dan akhirnya tidak menjawab persoalan pun. Baik. Jadi dalam nak menghindarkan daripada fitnah kehidupan ni, ujian kehidupan tu, dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 42, wala talbisul, ini dia panggil skema ataupun kaedah menjawab peperiksaan ni kehidupan. Ustaz baru ni lagi belajar nak jawab periksa kehidupan. Ada rupanya, ada. Saya bila kait dengan periksa ni kan, cuba tanya anak kita, cucu kita ke, kita ingat bila sekolah tu dah lega dah periksa, habis periksa dah, lega dah, habis SPM lega dah. Dia makin lama ujian peperiksaan tu makin dekat, dia selalu je kerap, masuk universiti lagi kerap periksa. Kejap-kejap buat. Rupanya dah habis semua, lagi hari-hari ujian. Kehidupan kita ni hari-hari ujian lagi, semua subjektif. Kalau bulat-bulat tu senang sikit, main pejam mata dah. A, B, C, okey, Pak Haji balik kampung, dia main teka-teki kat situ. Tapi ni jawapan tak boleh objektif, tu subjektif semua. Rupanya dah habis peperiksaan. Ingatkan periksa tu kat sekolah, dah kehidupan kita 24 jam ujian. Ujian. Dah sebab tu kita kadang-kadang hidup ni ada je benda yang kita takutkan. Kenapa? Ada je. Sebab memang sedang diuji. Sebab tu biar takut sungguh, jangan takut-takut. Biar takut tu, takut sungguh-sungguh ni supaya kita buat persiapan. Ni kadang orang benda biarlah, malah fikir. Ai mana fikir? Ai mana fikir terus. It's okay lah. Jadi berkena. Dia tahu, dia tak nak ambil tahu pun tentang kehidupan ni apa. Baik. Jadi Allah kata apa dalam surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan, ni prinsip yang pertama, jangan campur aduk. Ni talbisul haqqa bil batil, hak dan batil. Ni prinsip yang pertama. Jangan campur aduk hak dan batil. Maka kita bahaskan apa hak, apa batil. Itulah dalam perbahasan dalam kehidupan ni, jangan campur aduk dosa dan pahala. Jangan campur aduk dunia dan akhirat. Kalau campur aduk tak boleh. Apa maksud campur aduk dunia akhirat? Begini. Yang hak sudah pasti, hak itu apa? Kebenaran. Batil itu apa? Kepalsuan. Kita letakkan dulu yang mana hak, yang batil. Bila sebut dunia, hak atau batil? Batil lah. Sebab apa kita tahu dunia ni palsu? Ataupun kita jawab akhirat dulu, hak atau batil? Hak. Okey, bila dah jawab akhirat hak, maka yang dunia otomatik jadi batil. Hak dan batil. Maka Allah kata wala talbis, jangan campur aduk. Itu dia panggil dalam kitab Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, Al-Talbisul Iblis. Talbis itu campur aduk. Dia akan campur aduk ni, dunia dan akhirat dia bercampur aduk. Apa maksud campur aduk? Dia solat akhirat dah,
tapi tujuan dunia. Campur aduk. Dia buat pahala, betul dah, tapi campur aduk nakkan benda. Nak pahala ke nak benda? Tak tahulah Ustaz. Dia biasanya bila tak tahu dia akan jadi campur aduk. Kalau tahu dia akan boleh membezakan. Maka wala talbisul haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Prinsip yang kedua, jangan sembunyikan kebenaran, ataupun dalam perpisahan sila jawab mengikut apa tadi skema dia. Jawab yang benar je. Wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah kata jangan sembunyikan kebenaran jika kamu tahu. Pertama kita dah kena pasti jangan campur aduk. Kedua dah tak campur aduk, jangan sembunyikan jawapan. Kalau salah katakan salah, kalau betul katakan betul. Macam tu ibaratnya. Okey, baik. Maka bila begitu, kehidupan ini cerita tentang apa tadi? Pasangan. Okey, apa pasangan kepada kehidupan yang batil? Itu kehidupan yang benar, dunia dan akhirat. Kita pergi pada yang paling besar dulu, dunia akhirat. Baik, bila sebut tentang dunia akhirat, dunia cerita tentang apa? Harta. Dunia, harta, benda. Akhirat, syurga, neraka. Okey. Bila sebut ada dua isu ni, kita kena faham bagaimana kita nak lulus peperiksaan ini, ujian ni, di saat kita berbalik pada isu tadi, di manakah keutamaan. Dia tak boleh ada pencampuran. Maka iblis dia tahu isu ni. Maka daripada soalan tadi Allah kata arahan jangan campur aduk. Maka orang yang tak ada ilmu, bila tak ada tadi istilah keutamaan tertib, katalah tak bincang bab utama tertib tolak tepi, tiba-tiba dia tengok dua-dua ni, dia nak berubah tapi orang tak ajar dia. Dia kata aku nak jadi orang baik, tapi dunia pun aku nak juga. Nampak? Maka iblis pun cakap dia macam ni, kata. Dia pun ada consultation dia. Dia pun konsult. Ginilah, kau pilih salah satu ya. Kau ambil salah satu, kau buang salah satu. Kalau macam tu aku buang agama lah, ambil dunia dulu. Dia buang agama lah, dia ambil dunia. Sebab apa? Allah kata dunia ni akan lebih cenderung, lebih seronok. Bal tu'sirunal hayatad dunia. Kalau diberi pilihan. Maka iblis juga akan memberikan saranan. Dia suruh buat apa lagi? Dah tak boleh nak campur aduk, dan kau samakan je. Itu jadi liberal. Kau sama je, dunia akhirat ni tak ada beza pun. Walau Allah kata jangan campur aduk, tapi sebab dia tak ada ilmu, jangan campur aduk. Apa tu? Samakan je lah. Dah. Yang lebih parah, disamakan apa? Akhirat tu jadi jadikan dunia lah. Jadikan dunia. Dunia sama dengan dunia. Habis itu. Akhirat nanti ya. Tak usah fikir. Ada orang cakap kita kena cerita bab mati. Matilah, sekarang ni kita tengah hidup ni. Dia cakap macam tu. Jam tu kita orang jawab gitu. Okay. Maka iblis juga memberi saranan lain. Kalau dia gagal untuk menyamakan, dia panggil apa? Yang tadi, sekular, memisahkan. Kau masuk masjid, tak apa, kau pergi masjid. Tak apa, pergi masjid. Sekejap lagi kau keluar lagi, dunia balik. Dia punya agama kat masjid, dia keluar dia, dunia balik. Sudah. Dia punya agama kat mana? Kat kopiah. Dia buka jap. Kita nak ngumpul orang ni. Buka kopiah tak? Okey, jom. Ini masalah ni. Dia orang kata, dia tempat-tempatkan perkara tu. Dia sekular lah. Itu yang nama gerakan perang salib yang dulu, yang bermula dengan padri. Dia memisahkan, mereka lah yang pergerakan yang memisahkan teori agama dengan kehidupan ni tak boleh bersatu. Itu yang gerakan padri tu bangkit, berperang dengan ni, sejarah lah ni, the English punya ni, history tu kan, tu terbitnya perang salib tu, padri bangkit. Sebab dia pun ni diasingkan dia. Sebab dia memang, sebab dia orang tak suka, dia orang anggap agama ni dekat church
Jadi kalau kita beranggapan Islam itu kat masjid saja, hati-hati. Habis. Ini semua berkaitan daripada ayat 42 ni. Maka memisahkan pun tidak, menyamakan pun tidak. Maka bagaimana kita nak uruskan halnya ada dua ni? Bila dia ada dua saja, maka berbalik kepada kaedah kita tadi, keutamaan yang mana? Letakkan balik keutamaan. Maka disebut tentang keutamaan, kita kena kembali kepada SOP. Dia ada SOP lah. Nak jawab yang mana dulu? Subjek apa dulu? Dia bagi keutamaan yang mana dulu? Maka dalam hidup ni, iman dulu. Okey, iman nombor satu. Apa pun cerita, iman nombor satu. Dalam agama pun awaludin ma'rifatullah, mengenal Allah. Dalam kehidupan juga berbicara soal kepercayaan. Jadi letakkan percaya tu yang utama dulu sebelum nak buat apa-apa semua. Dalam kehidupan orang cakap kita kena bina kepercayaan dulu. Okey. Soal kepercayaan apa yang benar? Cerita ni nak susun ni. Sebab kalau dia buat terus je amalan macam tadi, tiba-tiba dalam hidup dia tak bina kepercayaan, maka tertinggalkan semua perkara-perkara yang sebenarnya itulah kepercayaan yang benar. Contoh solat awal waktu, itu dah betul lah tu sebenarnya. Tapi dalam kehidupan dia tak bina kepercayaan itu, akhirnya dalam diam dia percaya benda lain. Rupanya dalam diam dia termasuk dalam kumpulan yang memisahkan agama. Solat-solat lah, tapi aku dunia ni aku tak usaha, tak dapat. Dia tak nampak bahawa keimanan yang sebenar itulah sepatutnya dianuti. Ini yang berlaku kadang-kadang tanpa sedar. Jangan terkejut, akan ada golongan-golongan yang dia ni orang Islam sendiri, dia berbuat perbuatan Islam tapi pemikiran dia free thinker. Ya, dia Islam, saya Islam, tapi tak apalah, kita free thinker lah, semua agama sama je semua. Sudah, dia menyamakan pun ada, liberal lah tadi. Dia boleh menganggap bahawa hidup ni ada pandangan masing-masing. Ini yang bahaya ni. Jadi nak selamat ni adalah meletakkan keutamaan hidup ni, bina kepercayaan. Malah kita hari ini, sampai ke hari ini, kita sedang masih lagi membina kepercayaan. Amin. Sebab kepercayaan adalah perkara yang berlaku dan dinamakan proses pembinaan. Sebab kepercayaan ini mestilah bersandarkan kepada keyakinan. Beza tak? Beza. Percaya dan yakin dua benda berbeza. Contoh, hidup membina kepercayaan melalui apa yang dia yakin. Salah keyakinan, kepercayaan itu tidak akan ke mana-mana pun. Contoh, dia yakin dengan diri dia bahawa dia boleh melakukan. Sama tak orang buat kerja itu? Lalu keyakinan yang salah itu, maka kepercayaan dia meleset. Last sekali, aku tak boleh buat. Keyakinan bahawa rumah tangga ini, saya berkahwin, saya yakin bahawa saya akan jumpa titik kebahagiaan. Last sekali, inilah titik terakhir saya. Tadi kata titik kebahagiaan ni mana? Soalnya kena titik kan? Sebab dia yakin tu. Sebab keyakinan tu tidak boleh salah. Manusia membina keyakinan bersandarkan apa? Berbalik, sepatutnya letak balik prinsip tadi, keutamaan. Yang utama dan selama-lamanya itu adalah yakin kepada Allah. Habis. Bila yakin kepada Allah itu dibina, dicari, akan benarlah dalam konteks kehidupan yang mana Nabi SAW diutuskan untuk keluar daripada ujian kehidupan ini, maka Nabi diletakkan sifat yang utama itu adalah benar, jujur. Sifat wajib bagi Nabi SAW yang utama dan selama-lamanya itu jujur, benar. Jadi kebenaran itu menjadi keyakinan dia. Keyakinan dia itu akan mendorong kepercayaan dia. Itu kaedah jujur. Sebab percaya ni ada pergi pada tindakan. Yang mendorong kepercayaan itu nanti adalah keyakinan.
Kalau dia tu tak berapa yakin, ragu-ragu, percaya pun tak usah cerita lah. Tak ada kepercayaan. Sebab tu ada orang, dia akan, saya hilang kepercayaan. Sebab dia ada keraguan. Nak percaya macam mana? Dia tengok, ini lelaki saya ni dah lain lah Ustaz ni. Apa? Dia ada macam, saya firasat saya kuat lah Ustaz. Amboi, saya ada third eye. Tak pasal-pasal. Padahal tu sangkaan. Sangkaan ni semua benda jadi. Tok Bomoh sangka pun jadi. Kalau nak ikutkan sangkaan, semua benda jadi. Tapi Allah kata balik surah Al-An'am 116, jangan kamu ikuti kebanyakan sangkaan. Kebanyakan adalah dosa, kerana berdusta semata-mata. Memanglah dia akan tengok daripada benda yang berlaku, kemudian disangkakan. Dan nak pula yang melibatkan pakar gaib-gaib ni, jin. Dia bagi tahu benda tu kan betul, dia buat cerita, dia menyangkakan betul, padahal salah. Jadi kepercayaan tu hancur kerana keyakinan dia tidak letakkan bertempat yang benar. Bermaksud apa? Bila letak keutamaan dalam kehidupan, fitnah ini akan mendatangkan keraguan, fitnah. Maka nak keluar daripada fitnah itu adalah mestilah bermula dengan keyakinan. Maka contoh, susah dan senang, apa kita masuk? Saya bagi contoh ujian itu atau fitnah itu apa. Maka berbalik kepada maksud atau ta'arif kehidupan itu berpasangan, maka ujian kepada kehidupan itu adalah ujian susah, ujian senang. Kan? Itulah dia punya cerita dia. Ujian susah, ujian senang. Dia bukan susah ada ujian. Sebab kita ta'arifkan fitnah itu ujian. Ujian kehidupan. Kehidupan pecah pula, ada susah, ada senang. Maka dua-dua itu ujian. Maka apa yang kamu yakin dengan susah, itu akan ditarifkan. Yakin, kalau dia tak ada keyakinan, biasanya kalau tak cerita tentang keimanan, dia takkan cerita soal keyakinan. Yang boleh membincangkan tentang keyakinan adalah keimanan sahaja. Selain daripada keimanan, bukan keyakinan. Dia hanya berpijak kepada teori atau sangkaan semacam perception. Dan lebih tepat, dia hanya, bahasa Jawa kata, seeing is believing. Aku tengok dah, aku yakin orang lelaki ni memang tak guna. Dia terus ke, memang tak boleh pakai dah, kata. Kau cakap macam mana? Aku tengok ramai orang kecewa tu, dengan aku sekali kecewa. Faham? Boy. Maknanya dia bukan bina keyakinan, dia tak ada keyakinan. Dia hanya based on sangkaan, isu dia. Walhal orang yang gagal-gagal itu, Dhamma cakap, sebenarnya kalau tanya balik, di manakah keyakinan sewaktu permulaan perkahwinan? Tak ada. Tak yakin habis tu kahwin? Tak. Itu mungkin disebabkan dorongan yang disebabkan oleh kepercayaan. Kepercayaan ni ada berdasarkan luaran pun boleh. Kepercayaan ni macam tadi, tengok dan percaya, tapi yakin belum tentu. Bila kepercayaan yang tak dibina dengan keyakinan, maka kepercayaan itu akan datang perkara yang menghancurkan. Dia panggil kepercayaan melesek tu. Sia-sia saya percaya kat abang. Contoh. Dia tak ada sia-sia saya yakin kat abang. Tak ada. Mana ada orang kata yakin kat orang? Tak. Tapi perkataan percaya tu, saya percaya dekat dia 100% Ustaz. Kalau kita orang yang yakin, kita tak akan cakap percaya macam tu. Kalau kita orang yakin, contoh, kita yakin bahawa Allah SWT mentakdirkan dia untuk kita, maka kita buat dengan percaya bahawa Allah Ta'ala akan bantu kita. Lain, kita percaya setiap keburukan suami itu pasti ada kebaikan. Kita percaya. Kita percaya bahawa tak ada satu pun perkara yang merugikan dalam hidup ni selagi mana kita yakin Allah yang mendatangkan segala ujian. Beza tak? Beza. Maka lulus tak jawapan tadi? Lulus tak? Allah nak tengok itu je. Dan adakah ujian akan berhenti? Tidak. Dia akan terus sajalah. Selagi mana ada hidup, selagi mana itulah ada susah, ada senang, ada susah, ada senang. Tapi jawapan setelah dia mahir untuk melihat dengan keyakinan tadi, maka dia tidak akan tertipu. Fitnah juga ditarikkan tipu daya. Tertipulah dengan kesusahan itu sehingga melemahkan perbuatan-perbuatan, apatah lagi melemahkan keyakinan dia. Jadi
bila sebut tentang kehidupan tadi, kita dah letakkan balik keutamaan tadi. Keutamaan aku hidup ni, sebelum cerita susah dan senang ni. Bila sebut firman apa, keutamaan apa hidup, susah ke senang ke, aku kena ada pahala. Itu perbincangan keyakinan. Sebab apa? Sebab yang utamanya adalah akhirat, secondary adalah dunia. Ini kita bercakap mula bila kata ada ilmu tu, maka macam mana pun keadaan yang datang, keutamaan itu adalah akhirat. Dan surah Al-Qasas ayat 77, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah, kejarlah kamu akan segala ganjaran di akhirat. Apa ganjarannya akhirat itu? Itulah syurga dan neraka, ganjaran dan balasan. Maka jangan tengok susah itu sebagai balasan. Sebab tu ada orang tengok susah tu, Allah balas dia susah baru tahu. Tak ada, belum lagi susah tu balasan. Jangan tengok orang tu senang tu sebagai satu ganjaran. Tidak. Ni akhir zaman ni orang salah faham. Walhal ganjaran dan balasan itu syurga dengan neraka. Tetapi ada yang dinamakan ajjanatu ajilah, syurga yang diawalkan. Kalau syurga yang di awal pun ada, maka neraka yang diawalkan pun ada. Maka di manakah letaknya balasan dan ganjaran di dunia ini? Kita ambil respon syurga dan neraka. Neraka itu seksa, syurga itu nikmat. Maka mana-mana kehidupan di dunia yang terseksa, maka dia sedang mendapat balasan. Itu sebab apa tu? Sebab dia gagal menjawab fitnah kehidupan. Orang yang mendapat siksaan, siksa macam mana Ustaz? Tengok dia senang je. Tak, siksa itu bukan duduk pada benda atau luarannya, tapi siksa itu adalah duduk pada hatinya. Kerana hati dia tadi dia tak bina keyakinan, maka hati dia kosong. Maka yang ada dalam hati dia itulah siksaan demi siksaan lah. Pedih, sakit, kecewa. Dia begini, dia sedih, dia lebih dalam derita. Dia sedih, kemudian dia pergi derita. Orang derita ni dah tak ada air mata dah. Dia bertukar jadi apa? Dendam. Sebab tu kadang-kadang banyak isu yang kita tengok, dia membunuh kan. Ada orang bunuh sambil nangis. Betul nangis. Tak ada dah dia. Kau hajar kau. Lepas tu dia nangis lah. Tapi time dia buat tu macam motong daging lah. Macam gitu-gitu lah. Sebab tu lebih dalam daripada kesedihan, itu adalah penderitaan. Lebih dalam daripada kegembiraan, itu adalah kebahagiaan. Bila sebut tentang nikmat seksa, dia duduk dekat bahagia dengan derita tu, bukan duduk kat gembira dengan sedih. Sebab gembira dia belum menggambarkan nikmat, sedih belum azab. Sedih je lah. Cuma bila dibiarkan situasi itu, katalah kesedihan tadi dibiarkan tanpa ada sebarang penyelesaian, sikit-sikit sedih dunia, sikit-sikit sedih, sikit-sikit sedih. Sebab tu jangan tersedih. La tahzan. Jangan sedih. Jangan resah. Jangan. Sebab takkan tak boleh. Sikit Ustaz. Dah kata janganlah. Bahaya sedih dunia ni, bahaya. Kita boleh bagi satu alasan, tak? Fitnah. Kita manusia Ustaz ada perasaan. Memanglah kita manusia ada perasaan, tapi keimanan akan menundukkan perasaan tadi. Memanglah kalau ikutkan kepada kemanusiaan, kita nak menangis akan kehilangan benda. Tapi kerana ada kematangan iman, macam mana kita marah anak-anak kita? Nangis-nangis pasal gula-gula pun nak nangis. Boy, kita marah pandai, tapi mak budak nangis, tak siapa pun nak cakap macam tu. Budak-budak nangis tak dapat beli periuk mainan, tapi mak budak nangis tak boleh periuk, tak ada kena marah pula. Abang ni tak sepuping, nangis munjung. Cuba nak buat macam tu. Mengajuk kata.
Jangan majuk. Kita pun dah tak nangis budak tu. Lain sekali tak menyusahkan kita. Cuba dia biar je nangis sikit, nangis pujuk bagi. Nangis pujuk bagi. Pujuk tu dengan bagi. Tengok lagi. Dia takkan diam selagi tak bagi. Habis. Kalau bantai dia nak shopping mall tu. Sudah katanya. Dah semua benda dapat kat shopping mall. Lain sekali dia nangis nak shopping mall. Kita dah diam. Jangan nangis-nangis. Sebenarnya kita bukan marah dia. Kita nak tundukkan nafsu dia. Nangis-nangis ni nafsu. Nafsu. Tapi Ustaz tak kata nangis. Boleh. Nangislah kepada nafsu yang membawa kepada mutmainnah, kepada akhirat. Nangis. Tundukkan nafsu untuk akhirat. Nangislah dengan dosa. Bukan tak boleh nangis. Gembiralah dengan pahala. Bukan tak boleh gembira. Masalahnya kita gembira dengan dunia. Sedih dengan pahala. Suruh datang kuliah sedih. Sedih. Patut seronok datang kuliah. Pahala. Itu namanya tak fair. Tak letak keutamaan. Utama dalam hidup ni, gembiralah kerana pahala, sedihlah kerana dosa. Cukup. Jangan lagi tukar statement tu. Jangan nak kita ni masih terfitnah lah tu. Aku tengok kau tak nangis ni, kenapa hidup ni? Kau tak ada perasaan ni. Dia lebih dahsyat lagi apa? Ni skip biasalah. Binatang pun ada perasaan tau. Lepas tu dia cakap, aku kan binatang, faham? Yang kau rasa sama dengan aku binatang tu kenapa? Lepas tu binatang pula kucing kat sebelah tu. Kucing menyaut, betul, tahu tak apa katanya. Tak ingin aku nak sama dengan manusia. Allah cakap manusia lebih teruk daripada binatang katanya. Balhum adol. Ada surah Al-A'raf 109. Ulaikal an'am balhum adol. Teruk lagi, bagi akal suruh fikir tak mau fikir katanya. Kucing pula bising. Bagi akal tak mau fikir, untuk saya fikir nak kerja, nak mengajuk, tu lah aku ni asyik makan fiskis. Itulah. Itu pun bagi pun kadang-kadang bagi, kadang tidak. Tak ada pula kucing nak menangis. Kalau lah kucing kata manusia ada perasaan macam kucing, kenapa kucing tak mengingik ke bawah? Nangis, sedih, tersedu-sedu dia. Kenapa? Makanan tak ada dia. Kita mengalahkan kucing. Kuat pula tu. Kata ingat ke? Mengalahkan. Memang ada, tapi itulah fitnah. Itulah fitnah ni kita kena jawab. Nak jawab dengan apa? Iman. Imanlah skema jawapan yang akan mendiamkan fitnah. Selain pada iman, takkan diamnya fitnah tu. Susah senang tu. Kita datang susah, kita tak nak susah, nak senang. Datang senang, susah juga. Apa yang tak kena ni? Sebab kau tak sambut ni dengan iman. Cuba sambut dengan iman. Susah itu bukan balasan. Susah itu adalah ujian. Ujian untuk melihat adakah aku dapat pahala ke tidak daripada susah ini. Selesai. Apa pahala pada susah? Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya, aku sabar. Macam mana sabar? Belajar. Ingat balik pada asal. Dia tak boleh sabar tu duduk, turun, terbuka pintu langit tu turun. Allah, kesabaran dah masuk dalam hati ni katanya. Tak ada. Kau nak sabar, kau datang kuliah, mai. Dah kau lupa kan masalah kau datang sini Kau sabar lagi. Oh yelah. Masalah aku tak sabar nak dengar kuliah. Itulah belajar, sabar, duduk. Oh, okey. Bila duduk, dia dah lama dia. Biarlah masalah tu. Nampak. Biarlah Ustaz. Duduk kat kubur pun seorang-seorang juga. Biarlah. Dia cerita. Tak tahulah Ustaz sekarang ni asyik kesorangan dia rasanya. Tak tahulah siapa yang setia dengan saya ni. Dia mula nak tengok orang lagi. Yang paling setia dengan kita amalan. Amalan yang paling setia dengan kita, bukan orang. So tipulah kita dengan dunia ni apabila kita tengok dunia setia dengan kita. Mana ada. Jadi sementara ada dunia tu, cari amalan pada dia. Sementara suami, apa amalan aku pada suami ni? Oh, sabar dengan perangai dia. Okey, sabarlah yang setia dengan aku. Suami tak setia. Biar dia perangai. Lantak dia perangai dia. Aku nak ambil sabar daripada suami ni. Maka sabar itulah peneman kita. Maka pahala sabar tu ditimbang-timbang, ya Allah, unlimited. Syurga. Bukan suami tu.
Apa amalan lagi pada suami tu? Apa amalan? Oh, aku kena bagi dia kesenangan. Senang kan? Kita senang tu amalan kita, bukan dia. Apa lagi? Ceklah. Jadi yang menjadi peneman kita itulah amalan. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang kita boleh buat pada hari yang penuh berkah ni, insya-Allah, yang pertama, kita kena pasti dulu, okey. Sekarang bab kehidupan kita tidak boleh ambil mudah, kerana ia adalah ujian. Ujian tidak boleh ambil mudah. Silap jawab, dia melibatkan kesan kepada perbuatan, dan kesan yang lebih besar itu dosa pahala. Maka sebab itulah kena ada berhati-hati dalam kehidupan. Itu yang dinamakan takwa. Sebab apa? Jawab kehidupan tu dengan iman. Yang menjawab, subjek yang untuk menjawab ujian kehidupan, macam tadilah subjek ujian sains, yang jawab ni sains. Ujian sejarah, jawabnya sejarah. Ujian matematik, jawabnya matematik. Ujian kehidupan, ustaz, jawabnya iman. Jenis soalan macam adalah tajuk besar sains. Jenis soalan macam-macam lah sains, tentang itu, tentang ini, macam-macam lah modul-modul dalam sains tu. Kalau 20 lah soalan keluar tu. Okey, dalam kehidupan apa soalan? Soalan tentang susah, soalan tentang senang, soalan tentang sakit, soalan tentang sihat, soalan tentang apa, macam-macam lah, tentang perjalanan kehidupan sehari-hari kita ini. Lalu nak jawabnya dengan subjek apa? Iman. Iman yang jawab tentang susah, iman jawab tentang senang, iman jawab tentang sihat, iman jawab tentang sakit, iman jawab tentang perkahwinan, iman jawab tentang kerjaya, semua iman. Oh, besar Ustaz peranan iman. Ya memanglah, baru kita nampak besarnya peranan iman. Sebab iman melibatkan apa Ustaz yang sampai besar tahap macam tu? Keyakinan. Hilang keyakinan, hilanglah kehidupan. Simple, itu je lah. Jadi betapa ruginya manusia membiarkan keimanannya tanpa ada pengisian. Iman perlu diisi dengan apa? Majlis ilmu. Dan pula majlis ilmu yang jelas tajuknya tentang tajuk yang membincangkan iman. Contoh, bila sebut contoh tentang kehidupan, ni bincang tentang iman. Semua kita pergi kepada implementation, kepada masalah-masalah keadaan bilhal ni. Atau berbincang tentang iman, terus bincang tentang akidah terus. Jangan jemu-jemu membincang tentang akidah, teruskan. Jangan kita mana mudah. Allah ni sudah tahu Ustaz, kadang-kadang tu tak ada tajuk lain Ustaz, tukar Ustaz. Amboi, Allah ni macam dah tahu sangat lah Ustaz, tapi mau mengamuk lagi. Tahu apa? Orang kalau dah kenal, dah meresap Allah ni, Allah tak nak dengar lain, Allah je. Amen. Tapi kalau macam alah, saja Allah lagi, dia tak kenal tu. Mana-mana ada saka dalam tu. Membela tu sebut Allah marah. Dia sebutlah sama meresap dalam hati tu. Nak lagi. Dengar lagi. Itu pengisian iman. Amal itu latihan iman. Kita latih menguatkan iman tu. Beramal lagi. Nak menterjemahkan dia. Penterjemahan iman itu dengan amal. Amal yang banyak ke? Bukan amal yang banyak, tetapi banyak kali buat, banyak kali beramal. Kerana nak mencapai martabat iman yang mana? Ikhlas. Kena buat banyak kali. Tak boleh buat. Sebab tu jangan buat sekali. Jangan sekali tu terus buat, terus jadi. Tak. Dia kena buat banyak kali. Memang sebab itulah jawapan kepada banyak kali. Sebab nak mendidik hati agar ikhlas. Tu lah. Khair. Jadi sedang jemaah yang mulakan ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu. 2.45 dah. Tadi saya pun boleh lambat. Okey, minta maaf, ambil masa sikit. Jadi dan apa yang kita bincangkan pada hari ini, sikit sebanyak dapatlah memberi gambaran bagaimana kita nak memahami selok-belok kehidupan ni. Dan tajuk ni panjang, kita sentuhlah setakat mana yang boleh. Kalau ada sekiranya Allah beri izin lagi, kita bertemu lagi lah pada siri-siri yang berikutnya, insya-Allah. Dan dalam siri ini suka saya terangkan, kita lebih terbuka. Kadang-kadang dia bukan menyentuh masalah hidup kita. Ada orang kadang-kadang sentuh, dia macam baguslah kalau benda tu terkesan dan terkena, sebab dia menunjukkan hidup. Kalau dah malah dengan kehidupan, aku tak ada apa-apa dah, teruk jangan. Jadi kalau kita nak alert hidup, aku tak tahulah. Kalau yang dah bagus, diperbaiki. Dia dimantapkan lagi. Yang kalau tak betul, diperbaiki. Itu hidup kita kena sentiasa walal akhiratu khairul laka minal ula. Kena move,
Makin lama makin baik, makin lama makin baik, makin lama makin baik. Progres itu yang dikira oleh Allah SWT. Itu yang dikira oleh Allah Ta'ala. Baik, itu saja insya-Allah. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata, tukaran bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allah faqina fid din wa alimna bitakwil. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar. Sama-sama.